Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya lagi. Dan seperti biasa, insya-Allah yang pertama kita akan jawab soalan-soalan daripada pelajar, dan insya-Allah kemudian kita akan bahaskan ayat yang akan kita bicarakan hari ini. Kita masih lagi berada di surah Al-Alaq dan hari ini kita bahaskan ayat yang ke-15, tuan-tuan. Baik, kita tengok apa dia soalan-soalan yang ditanyakan kepada kita untuk kita carikan jawapannya, insya-Allah, tuan-tuan. Alright, sebentar, tuan-tuan tengok. Okey, soalan yang pertama, tuan. Soalan yang pertama yang berbunyi, mengapa kita perlu kena tahu, kenapa kita perlu kena tahu tentang jantina dalam kalimat isim dan fi'il, ya? Apa perlunya kita tahu perbezaan tersebut? Kenapa kita kena tahu jumlahnya juga? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, kalau siapa yang belum masuk lah, kalau siapa yang dah masuk, dia tahulah apa yang dimasukkan oleh pelajar ni. Okey, dengar saya cuba jelaskan. Jadi kalau tuan-tuan belajar, khususnya dalam sistem Al-Furqan, perkara pertama yang tuan-tuan diajar ialah untuk cari jantina dalam kalimat perbuatan dan dalam kalimat isim, kalimat nama. So kena cari jantina. Begitu juga jumlah pun kena cari, 3 benda: jantina, jumlah dan ganti nama. Jantina, jumlah dan ganti nama. Okey, apa tujuan nak kena cari perkara tersebut? Okey, ini sangat penting, dan ini perkara paling asas yang tuan-tuan mesti kena tahu. Okey, tuan-tuan dengar, katalah kalimat itu tuan-tuan jumpa kalimah khalaqa. Khalaqa, dia telah mencipta. Khalaqa, dia telah mencipta. Kalau khalaqu, mereka telah mencipta. Jadi dalam kalimat tu, dalam bahasa Arab ada satu saja kalimat, khalaqa, khalaqu. Tapi dalam bahasa Melayu, untuk terjemah satu kalimat dalam bahasa Arab ni, kadang-kadang tuan-tuan kena guna 3 patah perkataan. Khalaqa, dia telah mencipta, ada dia, kemudian telah, itu fi'il madhi, dalam dia tu jantina untuk dia tu ejaannya ialah ejaan muzakkar, macam tu. Kalau mereka telah mencipta, kalau mereka tu jumlah dia jamak lah, mereka kan ramai kan. Lepas tu mereka tu dia refer kepada muzakkar dan sebagainya. Jadi soalan dia, kenapa kena cari jantina, Ustaz? Kenapa kena cari jumlah? Okey, mudah je jawapan dia. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan dekat dalam Al-Quran, tuan-tuan kena cari ganti nama diri dia tu apa, dan ganti nama diri tu rujuk pada siapa. Di situlah kita perlukan tahu jantina dan jumlah tu. Macam ni lah, tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan satu contoh dalam bahasa Inggeris supaya tuan-tuan lebih nampak gambaran ni. Katalah Ali and Fatimah were walking, then she left. Ali and Fatimah were walking, then she left. She left tu kalimat fi'il, dia pergi, dia cabut pergi, dia pergi. Jadi Ali and Fatimah were walking, then she left. Jadi saya nak tanya, yang left tu siapa? Ali ke Fatimah? So tentu tuan-tuan akan kata, Ustaz, yang left tu ialah Fatimah lah, Ustaz, sebab she left. Di situlah tuan-tuan kena tahu jantina dekat dalam kalimat dalam kalimat Arab yang tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran. Sebab kalau she left, bunyi dia zahabat. Kalau dia pergi, huwa atau he left, zahaba. Tak ada ta dekat ujung tu. Zahaba, zahabat. Kan beza? Dia tak ada kata him ataupun he, tak ada. Dalam bahasa Arab dia tak sebut pun ganti nama diri dekat dalam ayat tu. Dia cuma sebut kalimat perbuatan itu saja. Dan dalam kalimat perbuatan itu ada ganti nama diri she ke, he ke. Macam itulah. Jadi kalau dalam sistem lama tuan-tuan nak tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu, tuan-tuan kena hafal 14 sebutan. Bukan senang. Ini sistem lama lah. Kalau sistem baru ni macam sistem kita senang lah. Okay. Kalau dulu tuan-tuan nak tahu zahabah kan, dia ada 14 sebutan tau. Zahabah, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Dia telah pergi, she telah pergi, he telah pergi, mereka telah pergi, engkau telah pergi, aku telah pergi, kamu telah pergi. Semua telah ada dalam 14. Jadi tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu, supaya tuan-tuan tahulah kalau ada cerita dia pergi, tuan-tuan tahulah yang pergi tu siapa, Ali ke Fatimah. Kata mereka, dia masuk neraka, aku masuk syurga. Aku dengan dia tidak ditulis, tuan-tuan. Ditulis masuk aja, masuk neraka, masuk syurga. Siapa masuk neraka? Siapa masuk syurga? Nanti orang salah faham lah benda tu. Jadi tuan-tuan kena tahu. Dalam kalimat masuk yang pertama, dia masuk. Dalam kalimat masuk yang kedua, aku masuk. Contohnya, jadi tuan-tuan tahulah nak refer kepada siapa dalam konteks itu. Faham tak, tuan-tuan? Jadi itu tujuan dia kenapa tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat fi'il. Jadi begitu juga dalam kalimat isim. Sebab tadi Ali and Fatimah were walking, then she left. Jadi automatic tuan-tuan tahu dalam di she left tu ada she.
She tu must refer to someone she jugalah. Jadi dalam yang ada she dalam ganti nama diri dekat dalam Fatimah ke dalam Ali? Tentulah dalam Fatimah. Ganti nama dia muannas, jumlah dia satu, mufrad, ganti nama diri yang ketiga sebab isim automatik ketiga. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah Fatimah ialah she. Jadi bila tuan-tuan jumpa she left, tentulah dia akan refer kepada she juga lah Fatimah lah. Beza kalau Ali and Fatimah were walking, then he left. He left. Jadi automatik tuan-tuan kata ustaz, yang left ni ialah Ali. Sebab apa? He left, dia kena refer kepada seseorang yang ada he juga di dalam dia. So dalam Ali lah jantinanya muzakkar, jumlahnya mufrad, ganti nama diri yang ketiga. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam Ali ialah he. Bila tuan-tuan jumpa he left, maka he tu rujuk pada Ali lah. Kalau she left, she tu rujuk pada Fatimah. Sama dalam konteks kalau dia jamak. Mereka pergi, so mereka tu takkan rujuk pada Ali. Mereka tu mesti rujuk kepada sekelompok orang yang ramai lah. Contohnya pemain bola lah, pemain bola itu mereka ke padang. Mereka adalah mereka kuat berlari, ataupun mereka berlari, mereka sedang berlari ataupun mereka berlari. Jadi bila cakap mereka berlari, takkan nak refer kepada Ali seorang, bukan. Takkan nak refer kepada Ahmad seorang, bukan. Takkan nak refer kepada Fatimah seorang, bukan. Dia mesti refer kepada sekelompok orang. Jadi di situ tuan-tuan akan faham ayat tu. Bila mereka berlari, mesti kelompok tu dia refer kepada orang yang ramai. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, jantina, jumlah dan ganti nama. Ini perkara pertama yang tuan-tuan akan selesaikan kalau tuan-tuan belajar guna sistem Al-Furqan ni. Dan perkara tu kalau belajar guna sistem lama memang pingsan, susah tuan-tuan. Dalam sistem Al-Furqan sangat mudah sebab kita guna kamus Al-Furqan. Dulu kan nak hafal benda tu makan masa 2-3 tahun je kan. Jadi sekarang ni tak payah. Dalam masa 2 saat tuan-tuan terus tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. Macam mana cara dia? Tengok kamus Al-Furqan yang kita bekalkan pada tuan-tuan. Sebab kamus Al-Furqan tu dia dalam bentuk dalam format Al-Quran. Tuan-tuan terus tahu. Jumpa je kalimat apa, jumpa saja tuan-tuan kalimat tu ialah kalimat fi'il, terus tahu apa ganti nama diri yang sembunyi dekat dalam tu. Ya. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey tuan-tuan tunggu sebentar. Tuan-tuan tengok apalah soalan kedua yang nak ditanyakan ni. Sebentar. Okey. Alright, tengok ni. Soalan berikutnya, soalan yang kedua tuan-tuan. Kalimah muhtadina. Ustaz kata dalam kuis ia mansub dengan huruf ya. Kenapa kita tak kata dia majrur dengan ya? Kalau majrur pun dibaca muhtadina juga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, nanti kita akan berikan helaian kamus lah. Helaian apa tu? Helaian teknikal. So kalau tuan-tuan tengok helaian teknikal tu helaian teknikal tu dia punya apa tahu? Dia punya apa kita panggil? Kita akan jelaskan pada tuan-tuan tentang jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim. So kalau jenis-jenis isim ni tuan-tuan, tuan-tuan nanti tuan-tuan akan jumpa dekat dalam Al-Quran, isim ni bukan datang dalam satu bentuk. Yang bentuk biasa tu tuan-tuan tahulah, al-masjid, al-masjidu, kalau al-muslim, al-muslimu seorang lelaki Islam, al-kafiru seorang lelaki kafir. Tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak, orang-orang kafir. Masjid-masjid, contohnya orang-orang Islam, muslimina, muslimuna, kafirina, kafiruna, saimina, saimuna. Apa makna kafirina? Orang-orang kafir. Kalau muslimina, orang-orang Islam. Itu maknanya kalimat tu kalimat plural, kalimat jamak. Okey, tuan dengar dulu Okey, kalimat-kalimat jamak ni tuan-tuan, kalimat jamak ni dia ada dua jenis, satu jamak yang taksir, satu jamak yang salim. Okey, ini kita cerita jamak salim sebab soalan ni berkaitan dengan jamak yang sempurna, jamak yang salim Okey, apa dia jamak salim? Jamak salim ni jamak yang ikut kaedah yang telah ditetapkan dalam bahasa Arab. Okey, katalah kalimat contoh jamak salim ni ialah kalimat apa? Seorang lelaki Islam kita panggil muslim, seorang lelaki Islam Tapi kalau jamak dia kadang-kadang Allah sebut muslimina, kadang-kadang muslimuna. Makna sama tau, tapi kadang-kadang Allah guna ina, kadang-kadang guna una juga. Kafir, seorang lelaki kafir. Tapi kalau jamak dia kadang-kadang kafirina, kadang-kadang kafiruna. Makna sama orang-orang kafir, tapi kadang-kadang pakai ina, kadang-kadang pakai una. Jadi soalan dia, Ustaz kata dekat dalam soalan kuis tu, kalimat muhtadina, orang-orang yang mendapat hidayah, muhtadina, orang yang mendapat hidayah, dia berada dalam keadaan mansub, muhtadina. Tapi kalau dia berada dalam keadaan majrur pun dia baca muhtadina juga Ustaz. Kenapa macam tu? Tu lebih kurang macam tu soalan dia. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan belajar, nanti kita akan sampai pada peringkat tu bila masuk aja bab jenis-jenis isim, saya akan jelaskan. Okey, salah satu daripada jenis isim itu ialah jenis isim yang ditulis dalam bentuk jamak muzakkar salim.
So kalau jamak muzakkar salim dia ada dua jenis penambahan, sama ada ina ataupun una di hujung. Tadi itulah muslimina muslimuna, kafirina kafiruna, muhtadina muhtaduna. So bila masa guna muhtadina ina, bila masa guna una muhtaduna. Okey, jawapannya ialah kalau dia muhtaduna, yang itu tak ada konflik. Sebab kalau kalimat itu berada dalam keadaan baris depan ataupun marfu'. Kalau isim biasa no problem tu kan. Masjidu, masjidi, masjidah. Kafiru, al-kafiru, al-kafiri, al-kafira. Boleh. Al-muslimu, al-muslimi, al-muslimi. Itu kalau kalimat mufrad. Tapi kalau dijamak lain sikit. Kalau dijamak, dia ada dua jenis sebutan. Muslimina, muslimuna. Muhtadina, muhtaduna. Kalau muhtaduna pakai waw nun di hujung, pakai waw nun di hujung. Jadi itu kalau dia berada dalam keadaan baris depan. Kalau seseorang baris depan kan, tapi kalau dijamak muzakkar salim kita kena pakai una di hujung. Cuma bila masa nak pakai ina, masa ni ada konflik ni. Sebab Allah akan guna ina, muhtadina, kafirina, saimina, bila dia berada dalam sama ada mansub pun Allah akan pakai ina, sama ada dia mansub ataupun majrur, dua-dua tu Allah akan pakai ina dekat hujung. Masih di marfu', masih di mansub pun pakai ina, masih di majrur pun pakai ina juga. Masih dia berada dalam keadaan baris atas ataupun bawah, dua-dua Allah akan pakai ina. Dia kalau una saja masih dia berada dalam keadaan marfu'. So kalau ina tu di share semasa mansub dan majrur. Tak faham masuk kelas. Nanti kita akan jelaskan soalan tu agak teknikal sikit So siapa yang dah start belajar benda tu jadi mudahlah pada dia. Tuan-tuan Okey, kita masuk kepada soalan kita yang berikutnya. Kita tengok apa dia lah soalan yang berikutnya tuan-tuan sebentar. Saya share screen ni dengan tuan-tuan. Alright. Kita tengok soalan berikutnya tuan-tuan Alright. Selepas tamat pembelajaran, adakah kita akan mendapat sijil atau diploma? Ada sijil Selepas tamat pembelajaran, tuan-tuan akan diberikan sijil. Sijil tu akan dihantar secara online. Tuan-tuan pun belajar online kan? Tuan-tuan akan diberikan secara online dan tuan-tuan boleh print dan bolehlah gantung kat dinding kalau nak. Nama tuan-tuan semua ada dekat situ. Maklumat tentang pengajian tuan-tuan bila mula dan bila tamat semua akan diberikan pada waktu tersebut. InsyaAllah tuan-tuan So itu tidaklah menjadi masalah. Sijil kita akan bagi. Yang penting tuan-tuan belajar dan jangan langkah-langkah video. Video tu kena tonton ikut susunan yang telah kita susun. Sebab apa? Sebab dia akan selapis gitu. So tuan-tuan kita tengok apalah soalan yang berikutnya. Punya nak tanya tentang sijil saja kan. Alright, soalan berikutnya tuan-tuan ialah berkenaan dengan Ustaz, bagaimana nak tahu maf'ulun bih ada atau tidak dalam satu-satu ayat? Maf'ulun bih, maf'ulun bih. Okey, tuan-tuan dengar dulu Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Maf'ulun bih maknanya yang kena buat. Okey. Sebelum tu nak bagi tahu tuan-tuan tolong saya tuan-tuan, tolong kami untuk untuk bagilah sikit sumbangan pada Al-Furqan. Sebab kita nak bayar iklan mahal lah tuan-tuan. Iklan tu dekat 10,000 kita kena tiap-tiap bulan So kalau tuan-tuan boleh tolong seorang sikit, selega lah sikit kita orang Kalau tidak selama ni bayaran yuran tuan-tuan lah yang kita gunakan untuk untuk iklan Saya mohonlah siapa-siapa yang ada kelapangan tolonglah kita orang untuk bantu kita bayar iklan mahal tuan-tuan berjuta dah kita orang habis untuk duit iklan. Okey, balik pada soalan kita Macam mana kita nak tahu maf'ulun bih ada atau tidak dalam sesuatu ayat? Okey, apa dia maf'ulun bih Okey, maf'ulun bih ni tuan-tuan. Maf'ulun bih sebenarnya ialah yang kena buat. Itu maksud maf'ulun bih, yang kena buat. Contohnya tengoklah perbuatannya apa, siapa yang kena. Kalau perbuatannya dia makan, siapa yang kena makan? Kalau aku pukul, siapa yang kena pukul? Mereka melihat, siapa yang kena lihat? Yang kena, itu kita panggil yang kena buat. Tengok perbuatannya apa, tengok yang kena buat tu dia merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Kita nak kenal maf'ulun bih ni wajib dengan dua cara lah. Wajib dengan dua cara. Cara yang pertama ialah tengok makna. Cara yang kedua ialah tengok tanda teknikal. Tanda teknikal. Okey, dari sudut makna ni tuan-tuan macam saya sebut tadi lah, tuan-tuan tengok ayat tu, mereka memasukkan orang-orang kafir dalam neraka. Jadi perbuatannya ialah mereka memasukkan. Siapa yang kena masuk, siapa yang dimasukkan tu orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itulah yang menjadi maf'ulun bih.
Itu kita tengok dari sudut makna lah. Ataupun Allah menyintai nabinya, contohnya Allah menyintai nabinya, atau Allah menyintai hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi sekarang ni perbuatan dekat dalam rangkap itu ialah dia menyintai. Allah dia mencintai hamba-hambanya, contohnya. Jadi perbuatan dekat dalam rangkap itu ialah dia menyintai. Itu perbuatan dia menyintai. Jadi maf'ulun bih ni ialah siapa yang dicintai oleh si dia tu. Siapa yang dicintai oleh Allah tu. Allah dia menyintai hamba-hambanya kan. Jadi dalam konteks itu maf'ulun bih ni ialah hamba-hamba tu lah. Itu dari sudut makna tuan-tuan. Baik, tapi tuan-tuan tak boleh semata-mata dari sudut makna saja. Tuan-tuan kena tengok tanda dia juga. Tanda dia juga. Yang mana tanda ni tuan-tuan, kalau sekiranya kalimat itu merupakan maf'ulun bih, tandanya hujung dia kena bari atas. Ataupun dalam istilah teknikal nahwu, dia mesti kena berpangkat mansub. Dia mesti kena berpangkat mansub. So biasanya tanda mansub ni ialah pakai bari atas. Tapi kalau jamak muzakkar salim, yang tadi soalan yang kita dah jumpa mula-mula tadi kan, kalau jamak muzakkar salim, tanda mansub dia jangan pakai bari atas tau. Tanda mansub dia pakai yanun dekat ujung. Muslimina, kafirina, saimina. Jadi katalah Allah dia mencintai orang-orang Islam kan. Allah dia mencintai muslimina. Jangan kata muslimuna salah. Allah dia mencintai orang-orang beriman, mukminin. Allah dia mencintai mukminina. Jangan baca mukminuna salah. Sebab dia jamak mudzakkar salim. So kalau tanda bari atas ataupun tanda mansub dia pakai ina dekat ujung. Janganlah tengok nun, ina, na. Jangan tengok na tu tau. Tengok sama dia ya nun ataupun waw nun. Kalau dalam istilah teknikal dia kata tengok ya ke tengok waw. Tengok ya ke tengok ya. Nun ujung tu jangan tengok. Nun ujung tu kita tak kira sebab dua-dua ada nun kan. So kalau tuan-tuan nak tengok, tengok hujung dia tu berbaris atas ataupun pangkat dia mansub kita panggil. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat dalam Al-Quran, katalah Allah menyintai Muhammad. Allah dia mencintai Muhammad. Jadi Muhammad tu kena Muhammad dah dekat ujung dia kena baris atas. Kalau Allah dia mencintai Ahmad, mesti Ahmad dah. Allah dia mencintai katalah Rasul, mesti kena Rasulah. Ujung dia kena baris atas. Kalau Ahmad dia makan nasi, yang kena makan siapa nasi kan, yang kena buat tu nasi. Jadi nasi tu kena nasi kena beri atas. Dia makan rambutan, jangan baca rambutani, jangan baca rambutanu salah. So tuan-tuan, cara tuan-tuan nak tahu apakah ganti nama apakah maf'ulun bih ada atau tidak dalam satu rangkap atau satu ayat tu, tuan-tuan kena tengok dua caralah. Yang pertama ialah dengan tengok makna dia, mafhum dia ayat tu. Yang kedua tuan-tuan kena tengok secara teknikal dia. So secara teknikal dia hujung kalimat itu kena baris atas ataupun lebih tepat dia mesti kena berpangkat mansub. Faham tuan Okey kalau dah faham kita pergi kepada soalan kita yang berikutnya. Apalah soalan yang berikutnya sebentar tuan Alright, soalannya berbunyi begini. Alright, sebentar. Okey. Apakah maksud mubtada? Apakah maksud mubtada? Baik, mubtada khabar. Pernah dengar perkataan mubtada khabar? Mubtada khabar. Tuan-tuan kalau yang pernah belajar bahasa Arab ataupun pernah dengar ustaz-ustaz mengajar, mesti ustaz-ustaz kadang ada sebut mubtada khabar kan. Apa dia mubtada? Okey. Mubtada ni sebenarnya kalau dalam istilah teknikal nahwu, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita tak panggil mubtada tau. Sebab mubtada ni orang Melayu kalau dengar je jadi pening. Bukan pening tau. Dia nak ingat perkataan mubtada satu hal, dia nak tahu apa fungsi dan kegunaan dia lagi satu hal kan. Jadi biasanya mubtada ni kita translate dengan perkataan subjek. Subjek. Subjek pun saya tak faham lah ustaz. Ini nak bagi tahu ni dengar dia apa makna subjek. Subjek ni katalah dalam satu rangkap tu, rangkap tu kena rangkap isim lah. Rangkap tu dimulakan dengan kalimat isim, maka dia mesti kena ada subjek dan khabar. Rangkap tu rangkap isim tau. Sekali lagi saya ulang rangkap isim, apa makna rangkap isim? Rangkap tu kalimat mula-mula dia ialah kalimat isim. Makna isim apa? Tuan-tuan masuklah kelas. Tuan-tuan tahu makna isim apa? Isim ni maknanya nama. Kalau bahasa Inggeris nouns, buku, pokok, batu. Kalau fa'il apa? Dia berlari, dia duduk, dia makan, dia tidur. Itu semua kalimat fa'il kan. Kalau kalimat isim ni buku, pokok, batu, tu nouns. Okay, kalau kalimat-kalimat atau rangkap-rangkap yang dimulakan dengan kalimat isim ataupun nouns ni, di situ tuan-tuan kena cari mana subjek dan mana khabar. Dia mesti kena ada subjek dan khabar. So subjek ni ataupun mubtada ni ialah subjek lah. Katalah Ali
dia bijaksana. Contohnya Ahmad, dia bijaksana. So subjek kita tengah cerita pasal subjek siapa, kita tengah cerita pasal siapa tu kita panggil subjek. Subjek ni, kita tengah fokus pada siapa ni, kita tengah cerita pasal siapa, itulah subjek. Jadi kalau Ahmad, dia bijaksana. So, subjek dalam cerita kita ni apa? Ahmad lah. Nampak? Cerita pada si Ahmad tu baru kita panggil dia sebagai khabar. Itu mesti kena ada dalam rangka isim tadi. Mesti kena ada subjek dan khabar. Buku itu, dia berwarna hijau. So, subjek dia buku itulah. Khabar dia, kenapa dengan buku itu? Dia berwarna hijau. Itu khabar kepada buku tersebut. Nampak tuan-tuan? Rumah itu, ia sangat cantik. Subjek pada cerita kita ialah rumah itu. Nampak? Okey. Khabar dia apa? Ia sangat cantik. Itu khabar dia. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, begitu juga. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Contohnya, Allah itu, ya'lamu, dia mengetahui ma fis sudur, apa yang ada dalam hati-hati manusia. Jadi, Allah tu, dia punya subjek dalam cerita tu. Itu kita panggil mubtada. Allah itu mubtada. Okey, kenapa dengan Allah? Dia mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia, dalam hati-hati manusia, itu maksudnya. Allahu ya'lamu ma fi sudur. Jadi tuan-tuan tengok dekat dalam Al-Quran tu, okey, itu secara makna tuan-tuan boleh tahu. Okey, macam mana pula dengan secara teknikal dia? Secara teknikal macam ni kita nak tahu. Okey, secara teknikal ni kalau mubtada ni baris hujung dia kena baris depan. Mesti Allahu ya'lamu ma fi sudur. Allahu baris depan ni, Allahu dia mengetahui apa yang ya'lamu, dia mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Jadi kalimah Allah tu dia kena baris depan, Allahu. Jadi kalau ditanya kenapa Allah tu kena baris depan, ataupun dalam istilah teknikal dia pangkat dia marfu', kenapa Allah tu berpangkat marfu', ataupun kenapa Allah tu baris hujung dia baris depan? Jawapannya ialah kerana dalam rangkap itu Allah merupakan subjek. Kita tengah cerita pasal Allah. Itu kita panggil mubtada. Subjek maknanya mubtada. Allah ialah mubtada dekat dalam ayat tu. Allah ialah mubtada. Makna sebenar mubtada apa? Mungkin diambil daripada perkataan bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u ni maknanya permulaan, pemula ataupun permulaan. Mungkin diambil daripada perkataan itulah. Jadi sebab tu saya tak guna mubtada dalam kita punya sistem Al-Furqan, kita terus guna subjek je. Sebab orang Melayu lebih mudah nak sebut subjek. So kita akan balik pada perkataan mubtada tu bila dah faham nanti, di ujung-ujung kita akan pakai mubtada lah. Masa nak fahamkan tu aja, pasal peringkat awal tu kita pakailah kalimat tu merupakan subjek. Khabar kita maintain, kita pakai khabar. Sebab bahasa Melayu pun khabar juga. Jadi orang Melayu mudah sikit. Okey tuan-tuan Okay, kita tengok apa yang ada selepas ni untuk kita bahaskan. Kita ada soalan lagi ke tidak? Kita tunggu sebentar. Tuan-tuan tunggu sebentar. Okey, soalan berikutnya ada lagi ke tidak? Oh, ada lagi soalan. Okey, tuan-tuan tengok. Apa dia? Kenapa fi'il mudhari' huruf kedua kadang-kadang baris atas? Kadang-kadang baris depan, kadang-kadang baris bawah. Sedangkan fi'il madhi huruf keduanya baris atas. Contohnya kataba yaktubu. Kalau fi'il mudhari' dia huruf ta baris depan. Yaktubu kan? Kataba yaktubu. Kenapa baca tu? Kataba yaktubu. Ta tu baris depan. Jalasa yajlisu. Lam ni baris bawah. Zahaba yadhhabu. Ha tu baris atas. Kenapa jadi macam tu? Kenapa baris-baris tersebut dipilih dalam fi'il tersebut? Okey. Kenapa baris-baris tersebut dipilih dalam fi'il tersebut? Inilah soalan yang paling saya tak tahu nak jawab macam ni. Okey, jawapan dia inilah tuan-tuan Jawapannya ialah mana kita tahu bahasa Arab macam tu. Di bahasa Arab ni macam ni tuan-tuan berbanding dengan bahasa Melayu, huruf-huruf vokal digantikan dengan baris atas, baris bawah, baris depan. Itu huruf-huruf vokal. Dan huruf-huruf konsonan itu, huruf-huruf konsonan tu yang tuan-tuan tengok banyak dekat dalam Al-Quran tu, huruf konsonan tu. Macam mana saya nak kata? Macam ni dalam bahasa Melayu tuan-tuan aja bola kan, bola B-O-L-A. So huruf vokal ialah O dan A di ujung. B-O, O-O, bo, O, asalnya bah, bah, bah. Lepas tu O, bo. Dia jadi kan. Kalau la, huruf L, kemudian la, a. Jadi itu fungsi huruf vokal tu, sama ada O, A, E, I, O, U kan huruf vokal kan. Jadi huruf tu kita panggil huruf vokal. Jadi dalam bahasa Arab, huruf vokal ni tak ada. Huruf vokal ni digantikan dengan baris, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak eja dalam bahasa Arab, ejaan bola, balam balam.
Ba dengan lam aja. So ba tu dibubuh dari depan bu, lepas tu lam tu dibubuh dari atas lam. Bula. Macam tu Sebab dia tak ada huruf vokal. Huruf vokal digantikan dengan baris. So apa yang ditanya oleh pelajar kita ni, Ustaz, kenapa jalasa yajlisu, daraba yadribu, kataba yaktubu? Kenapa macam tu, Ustaz? Itu kita panggil pattern bahasa dia macam tu. Pattern bahasa dia macam tu. Jadi kalau kita tanya, Ustaz, kenapa pattern dia macam tu? Apa yang saya nak jawab? Contohnya macam saya kata, kita ambil satu kalimat perbuatan lah. Baca. Tahu baca? Kita membaca kan? Baca tu kita kalimat perbuatan dalam bahasa Melayu kan? Tiba-tiba ada orang tanya, kenapa sebut baca? Kenapa tak sebut buci? Kenapa tak sebut bucu? Kenapa tak sebut bica? B dengan C juga kan? B dengan C pun ada kat situ kan? Tapi kita tukar huruf vokal dia. Jadi soalannya tu lah. Kalau perbuatan tu makan, kenapa cakap makan, Ustaz? Perbuatan makan tu, kenapa tak kata mukin? Kenapa tak kata mukan? Kenapa tak kata mukun? Mana kita tahu memang bahasa Melayu macam tu. Jadi dia tanya soalan, kenapa daraba yadribu, kenapa yadribu, Ustaz? Kenapa tak baca yad yang lain? Jawapannya dah pattern dia macam tu. Jadi kita ikutlah pattern dia macam tu. Tuan-tuan, sebenarnya Quran ni diturun dalam bahasa Arab. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, bahasa Arab tu dah ada sebelum Al-Quran diturunkan kepada manusia. Faham tak? Jadi Allah pilih bahasa Arab untuk Allah gunakan sebagai bahasa perantaraan kepada manusia melalui Al-Quran tersebut. Kitab sebelum tu Allah tak pakai bahasa Arab. Macam kitab Taurat, kitab Injil, mana pakai bahasa Arab. Al-Quran yang Allah Ta'ala gunakan bahasa Arab, Allah pilih bahasa Arab itu untuk menjadi medium antara Allah dengan manusia. Sebab kalau Allah nak pakai bahasa selain daripada bahasa manusia, macam mana orang nak faham kan? Sama ada Allah kena pilih salah satu bahasa. So Allah Alhamdulillah pilih bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu macam tu. Dan tuan kena ingat, bahasa Arab tu dah ada sebelum Quran itu diturunkan kepada manusia. Tuan-tuan faham ke tidak ni? So bahasa Arab dia macam tu, pattern dia macam tu. So apa yang tuan-tuan nak tanya saya, kenapa Ustaz ni? Mana saya tahu memang bahasa dia macam tu. Betul ke tidak? So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian, tapi kita masuk ayat Quran dan mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham. Sebentar kita tengok ayat Quran yang akan kita bahaskan hari ini, ayat yang ke-15 daripada surah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Okey tuan-tuan. Kita dah bahas minggu lepas, alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi hari ni kalla la illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Kat sini kita ada satu sikit kesilapan tuan-tuan. Ni ayat 15 lanasfa'anna. Saya terlepas pandang dekat sini hari tu. Sebenarnya dekat sini dia ada satu nun taukid lanasfa'anna, sebenarnya lanasfa'anna bin nasiyah. Dia ada nun taukid dekat sini. Lanasfa'anna, tapi kita baca lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Asal dia lanasfa'anna bin nasiyah. Lanasfa'anna bin nasiyah. Tapi dia hilangkan, dia tak nampak tulisan nun taukid dekat sini. Jadi dia letak apa? Dia letak seolah-olah macam ada tanwin dekat sini. Lanasfa'an bin nasiyah. Mana fa'il boleh ada tanwin? So ni fa'il, kami sentap, kami gentap, kami cabut, kami cabut dengan keras, bin nasiyah, dengan ubun-ubun mereka. Jadi kita sampai kat sini, so kita tengok makna ayat dulu. Kalla la illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. La illam yantahi. La sesungguhnya, in jika lam tidak, yantahi dia berhenti, lanasfa'anna pasti kami sentap sungguh. Sungguh ni hilang pasti kami sentap sungguh bin nasiyah, dengan ubun-ubun dia ke neraka. Tuan-tuan tahu kan cerita ni? Yang mana menceritakan tentang Rasulullah diganggu semasa Rasulullah nak beribadat. Betul ke tidak? Jadi Allah Ta'ala tanya dengan soalan-soalan lah. Tahu tak dia ni, macam mana kalau dia ni begitu, macam mana kalau dia ni macam tu. Kemudian last sekali Allah Ta'ala kata, alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah tidak yang mengganggu tu tahu bahawasanya Allah itu sedang lihat. Jadi Allah kata janganlah, tidak sekali-kali. La illam yantahi, kalau sekiranya dia tak berhenti daripada mengganggu Rasulullah, lanasfa'anna bin nasiyah, pasti Allah Ta'ala akan gentak ubun-ubun mereka. Gentak ubun-ubun mereka masuk apa? Masuk dalam neraka. Ini satu amaran ataupun ancaman daripada Allah Ta'ala. Agak keras perkataan Allah dalam konteks ayat ini. Lanasfa'anna bin nasiyah, kami gentak ubun-ubun, kami gentak ubun-ubun kepala dia. Kita nak ajak orang, kita tarik tangan kan, tapi tak, ni Allah Ta'ala nak tunjukkan seksa ni, Allah gentak ubun-ubun dia.
yang rentak ubun-ubun kepala dia masuk humban di dalam api neraka. Ni siapa? Orang-orang yang mengganggu orang nak beribadat. Ayat ni bukan turun kepada Rasulullah lagi. Dulu je, masa Rasulullah masih hidup, tuan-tuan. Tapi Rasulullah kan dah tak ada. Jadi ayat ni untuk siapa? Orang yang dah meninggal, tuan-tuan. Rasulullah dah meninggal. Jadi ayat ni tidak lagi terletak pada tanggungjawab Rasulullah. Betul ke tidak? Tidak lagi terletak kepada orang kafir yang telah pun mati lama tu. Jadi ayat ni letaknya pada siapa? Letaknya pada kita yang masih hidup lah. Quran ni disesuai sepanjang zaman dan dia untuk orang-orang yang umat Rasulullah SAW. Sama ada orang tu hidup zaman Rasulullah ke, asalkan dia hidup lah. Bila kita mati kan kita tidak lagi dipertanggungjawabkan apa-apa. Jadi ni hari ni ayat ni ialah untuk kita. Jadi Allah Ta'ala kata maksudnya siapa-siapa yang ganggu orang, yang orang baik daripada melaksanakan ibadat, daripada melaksanakan perbuatan yang baik, melaksanakan solat. Jadi Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kalau dia tak berhenti daripada perbuatan, kalau berhenti okey. Banyak kan sahabat-sahabat Rasulullah yang asalnya memusuhi Islam tapi akhirnya kembali kepada agama fitrah, kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di kalangan mereka yang diangkat menjadi individu-individu yang disanjung sampai hari ini. Betul ke tidak tuan? Sayyidina Umar dan sebagainya lah. Sayyidina Abu Bakar tu tak, dia terima je. Tapi ada perlawanan Sayyidina Umar dan ramai sahabat-sahabat termasuk Abu Sufyan dan sebagainya. Abu Sufyan tu siap lagi kepala gangster dekat Mekah pada waktu itu. Tapi bila masuk Islam dia menjadi seorang yang sangat baik. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak tuan? Dan dia pun mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. So tapi peringatan Allah pada ayat ni, kalau tak berhenti Allah Taala kata kami akan sentak, pasti kami akan sentak sungguh ubun-ubun dia masuk dalam api neraka, kata Allah Taala. So okey tuan-tuan, kita tengok dari sudut teknikal. Kalla dulu. Okey, kalla ini ialah merupakan haraf nafi tuan-tuan. Kalla merupakan haraf nafi. Kalla haraf nafi. Kemudian la illam, la sesungguhnya, ini ialah kalimat haraf yang ni haraf taukid. Sesungguhnya, pasti, confirm, sungguh, atau semua ialah haraf. Dia termasuk dalam kelompok haraf taukid. Tengok makna dia. In maknanya jika. In maknanya jika ni dia merupakan haraf syarat. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika engkau lari, nescaya aku kejar. Jadi dekat sini ada jika, ini haraf syarat. Kita tengok mana jawab dia. Jika engkau tidak berhenti, ni syarat dia. Jawab dia ni, pasti kami akan sentak ubun-ubun. Pasti kami akan sentak ubun-ubun ni. Nampak? La illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Pasti akan kami sentak ubun-ubun. Ini dia punya jawab dia. So ini ialah haraf syarat. In pasti, kadang-kadang kita terjemah nescaya, ini dia punya jawab dia. Pasti kami sentak ubun-ubun ni, kata Allah Taala. Ini confirm Allah Taala akan sentak. Faham tuan? Okey, in kita dah tahu dia merupakan haraf syarat ni. Kemudian lam ni maknanya tidak ataupun tidak pernah. So lam ni tuan-tuan, dia merupakan haraf nafi. Betul tapi selain daripada haraf nafi, dia ada tugas dalam teknikal nahwu juga. Dia merupakan haraf jazam. Haraf jazam maksudnya ialah haraf yang mematikan fi'il mudhari'. Haraf yang mematikan fi'il mudhari'. Yang mampu dimatikan, yang mampu dibaris ataskan, hanya kalimat fi'il mudhari' saja. Kalau fi'il madhi, fi'il amar tak payah bahas sebab dia stagnan macam tu, dia mabdi gitu. Yang boleh berubah, yang boleh dimatikan, yang boleh dibaris ataskan hanyalah fi'il mudhari' saja tuan. So yang ini fi'il mudhari' tuan, lam. Jadi sebenarnya fi'il mudhari' ini telah pun dimatikan oleh kalimat lam. Tengok fi'il mudhari' kan, fi'il mudhari' yantahi, dia berhenti. Okey. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, saya cuma tanya apakah ganti nama diri yang terdapat dalam fi'il ini. Soalan yang pertama saya tanya ni fi'il apa? Fi'il mudhari' Ustaz. Sebab apa? Sebab tak ada telah. Yang kedua, tengok terjemahan. Dia kalau ada telah, dia telah berhenti atau fi'il madhi lah. Tapi kalau dia berhenti itu fi'il mudhari', itu present tense. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ganti nama diri dalam fi'il ni apa? Ini pelajaran peringkat kedua kan. Peringkat kedua ialah dia. Nampak? Saya tanya ganti nama diri dalam fi'il ini ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada orang yang ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia lah. Dia. Okey, tuan-tuan dah tahu dia rujuk pada siapa Okey, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia tak ada sebab lepas ni ada fi'il Okey tuan-tuan Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita belajar pada peringkat yang ketiga, ini fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' dia ni mu'rab, boleh berubah. Jadi asal-asal fi'il mudhari' dia marfu' di baris depan. Faham tak? Tapi fi'il mudhari' yang asalnya marfu' dia boleh berubah menjadi mansub ataupun majrur. Dia boleh berubah. Jadi ini fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan asal ke ataupun dia telah berubah? Jawapannya Ustaz, ini fi'il mudhari' dia telah berubah. Kenapa berubah? Sebab dia telah diganggu.
Diganggu oleh apa? Diganggu oleh kalimat sebelum ni. Nampak? Kalau nak ganggu kalimat sebelum lah. Ya, okey, kalimat sebelum ni dia sama ada haraf yang membaris ataskan fi'il, asalkan fi'il mudhari' kan baris depan tadi saya katakan. Tapi dia akan ganggu sama ada menjadikan fi'il mudhari' itu baris atas ataupun menjadikan fi'il mudhari' itu baris bawah. Hujung lah, kalimat hujung dia. Huruf hujung tu sama ada dia akan jadi baris atas ataupun baris bawah. So lam ni, dia ni kalimat yang membaris ataskan fi'il mudhari' ke membaris matikan fi'il mudhari'? Jawapannya lam ni tadi saya kata dia membaris bawah kan, bukan baris bawah dia boleh membaris ataskan dan boleh membaris matikan. So lam ni dia geng-geng kalimat haraf yang membaris matikan fi'il mudhari'. So yantahi ni ya, dia telah dimatikan oleh kalimat lam ni. Cuma tuan-tuan, secara teknikal ya, yantahi ni ialah kalimat hujung yang ada haraf illah. Dia asalnya yantahi. Ya, ada yang macam ya yang melengkar kan. Itu kita panggil ya mangkus kita panggil. Jadi asal kalimat yantahi ni bunyi dia yantahi panjang. Tapi disebabkan oleh dia telah dimatikan oleh lam ni, ya, jenis-jenis kalimat fi'il mudhari' yang ujung ada haraf illah maka buang saja haraf illah tu. Sebab tu kat sini tuan-tuan tak baca yantahi, kita baca yantahi, pendek saja. Yantahi lanasfa'an. Jadi kalau kita tanya mana pergi haraf illah kat ujung, telah dibuang. Kenapa dibuang? Sebab nak tunjukkan yang dia telah dimatikan oleh lam, dia telah dijazamkan oleh kalimat haraf jazam lam ni. Itu maksud dia. Tuan-tuan tak faham tuan-tuan belajar. Ini antara pelajaran tertinggi kalau tuan-tuan belajar pada sistem al-Furqan dalam ilmu nahwu, tuan-tuan, ini antara pelajaran yang tertinggi. Tuan-tuan tak boleh faham benda tu terus, tuan-tuan ada proses dia sikit-sikit baru sampai pada peringkat tu. Okay, nanti tuan-tuan kena tahu apa makna jazam, apa makna mansub, fi'il madhi mudhari' itu tuan-tuan kena tahu dulu. Dan mahir itu barulah kita boleh bahas tentang perkara tersebut. Tapi itu yang paling mudahlah saya jelaskan. Okey, la nasfa'anna. La ni dia pasti ni ialah kalimat haraf, dia ialah haraf taukid. Nasfa'anna, nasfa'a ni fi'il mudhari', ya, kami sentap fi'il mudhari' tapi dia fi'il mudhari' yang mabni. Kenapa mabni? Sebab dilekatkan dengan salah satu jenis nun, sama ada dilekatkan dengan nun taukid ataupun nun niswah, maka kalimat fi'il mudhari' itu akan mabni. So fi'il mudhari' ni dia mabni. Okay, satu kalimat yang hazaf kat sini ialah nun taukid pun telah dihilangkan. Sebenarnya ada nun taukid dekat sini. Nun taukid ni kalau ada maknanya pasti ataupun sungguh. Kemudian B haraf jar, nasiyati. Nasiyati maknanya ubun-ubun. Ubun-ubun ni ialah kalimat isim. Dia isim biasa. Isim biasa dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia kasrah di ujung. Penyebab dia kasrah di ujung apa? Penyebab dia sebelumnya ada haraf jar. Sebelumnya ada haraf jar. Itulah tuan-tuan. So tuan-tuan tuan-tuan bolehlah menyumbang dekat sini untuk bantu kita untuk memperkembangkan sistem, memperkembangkan bahasa Arab Al-Quran ni supaya lebih ramai yang mampu untuk lebih ramai yang boleh belajar, boleh faham Al-Quran tuan-tuan. So kalau tuan-tuan bantu kami, mudah-mudahan Allah kira itu sebagai amal yang tuan-tuan lakukan, mudah-mudahan Allah akan balaskan dengan yang lebih baik. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan semua untuk faham bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa di lain pertemuan. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.